Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Pada hari ini, saya Nurzeti Fadini binti Zunawal dan juga rakan pembentangan saya iaitu Nur Alia Adriana binti Abdul Rahman akan membentangkan mengenai tajuk kesan pengambilan makanan tercemar dan tidak berkhasiat untuk kesihatan. Saya, Zeti, akan membentangkan dan menerangkan apakah itu sebenarnya makanan tercemar dan manakala Alia Adriana akan menerangkan apakah itu makanan tidak berkhasiat dan apakah punca, kesan dan cara untuk mengatasi masalah ini dan untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Sebelum kita pergi dengan lebih menjauh apakah itu makanan tercemar dan apakah itu makanan tidak berkhasiat, maka eloklah saya membuka langkah dengan menceritakan apakah pengenalan bagi makanan tercemar. Baiklah, secara umumnya, makanan ini merupakan sumber asas bagi seseorang manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Manusia kan mempunyai banyak aktiviti seharian, contohnya seperti pergi belajar, bermain, pergi bekerja dan sebagainya. Maka, makanan yang bersih, sihat dan juga mencukupi akan menjadikan kesihatan tubuh seseorang itu sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Tambahan pula, makanan yang dimakan itu pula bebas daripada sebarang pencemaran yang akan menyebabkan seseorang itu boleh mendapatkan bekalan nutrien yang mencukupi dan betul yang diperlukan oleh badan kita. Tetapi, jika berlaku sebaliknya, seseorang individu itu termakan makanan yang tercemar, maka individu itu boleh terkena penyakit yang berbahaya kerana badan itu telah menerima penyebaran kuman daripada makanan ke dalam badan individu itu disebabkan oleh makanan yang tercemar. Baiklah, anda sudah lihat video sebentar tadi? Sudah pasti anda mempunyai gambaran awal tentang makanan tercemar dan apa kesannya kepada badan seseorang. Jadi, marilah kita lihat apakah itu sebenarnya makanan tercemar. Baiklah, definisi makanan tercemar. Makanan tercemar ialah makanan yang mentah ataupun makanan yang sudah rosak walaupun telah dimasak dan faktor-faktor ianya rosak ada pelbagai dan kita akan pergi satu persatu selepas ini. Jadi, apabila makanan itu tercemar, berlakunya transmisi ataupun perpindahan mikroorganisma daripada makanan tercemar itu ke dalam badan manusia sehingga menyebabkan kesihatan tubuh badan manusia terjejas dan manusia boleh jatuh sakit. Sekarang, mari kita lihat apakah punca-punca makanan tercemar. Jom. Baiklah, di sini saya nyatakan antara punca-punca makanan tercemar. Dan di sini terdapat 4 punca. Yang pertama disebabkan oleh bakteria dan juga virus yang hadir dalam makanan.
Baiklah, antara contoh bakteria yang boleh menyebabkan makanan itu tercemar seperti bakteria Salmonella, Bacillus cereus dan juga Campylobacter. Baiklah, ini merupakan antara contoh bakteria yang seringkali dikaitkan dengan pencemaran makanan. Baiklah, di manakah punca ataupun datangnya bakteria ini? Kemungkinan besar bakteria ini sebenarnya datang sendiri daripada pengendali makanan ataupun orang yang masak makanan itu mahupun orang yang menghidangkan makanan itu. Kemungkinan juga makanan tercemar ini disebabkan oleh makanan yang dihidangkan terbiar dalam tempoh masa yang agak lama. Sehingga kan ada ejen-ejen lain yang datang ke makanan itu dan hinggap dan bertelur. Contohnya lalat, tikus, cicak, lipas dan sebagainya. Jadi apabila ejen-ejen perosak sebegini datang ke makanan yang walaupun sudah siap dimasak, ia mampu membawa bakteria-bakteria jahat dan apabila bakteria jahat itu masuk ke dalam perut, sudah pasti orang itu akan mengalami sakit perut. Baiklah, punca yang kedua iaitu disebabkan oleh bahan kimia. Contoh bahan kimia seperti racun rumpai, racun serangga, bahan pencuci kimia dan juga aditif makanan seperti pengawet yang berlebihan. Baiklah, sudah pasti anda terfikir bagaimanakah bahan kimia ini boleh termasuk dalam makanan kita, betul? Baiklah, jika anda berfikir apabila makanan yang dihidangkan itu terdedah kepada udara sekeliling dan tidak ditutup, sudah pasti udara kita ini mempunyai pelbagai komposisi bahan yang sama ada baik ataupun buruk. Dan kemungkinan besar ataupun boleh jadi rumah kita ataupun makanan yang dihidangkan itu berdekatan dengan kawasan yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti ini. Dan tidak mustahil juga dalam rumah kita sendiri kita menggunakan aerosol ataupun spray nyamuk, spray lalat kan yang boleh mencemarkan makanan yang dihidangkan dalam waktu yang lama dan juga penggunaan racun serangga ataupun yang kita seringkali gunakan untuk tumbuhan-tumbuhan di belakang rumah juga boleh menyebabkan makanan kita mudah tercemar. Baiklah, punca ketiga iaitu kehadiran logam berat. Okey. Walaupun kita jarang dengar makanan tercemar ini disebabkan oleh kehadiran logam berat tetapi ianya masih berlaku. Dan contoh logam berat yang boleh termasuk dalam makanan kita seperti tembaga, raksa dan juga plumbum. Dan ini sebenarnya sering kali berlaku dan akan mudah berlaku apabila penyediaan makanan ini berlaku di dalam industri. Contohnya dalam kapal. Okey, sudah pasti kalau seseorang ataupun penyedia makanan di atas kapal sudah pasti akan berdekatan dengan mesin-mesin ataupun dengan generator yang lain dan tidak mustahil logam-logam berat yang mungkin sebesar zarah ini boleh termasuk dalam makanan dan menyebabkan makanan itu tercemar. Baiklah, punca yang keempat iaitu disebabkan oleh hasil laut ataupun tumbuhan yang beracun. Contohnya seperti cendawan, kulat dan juga kerang yang berkemungkinan jenis yang kita makan itu adalah jenis yang beracun. Sebentar tadi kita telah lihat beberapa punca makanan boleh tercemar. Sekarang mari kita lihat apakah kesan apabila seseorang individu itu termakan makanan tercemar. Jom. Baik, di sini merupakan beberapa kesan yang kebiasaannya akan terjadi apabila seseorang itu termakan makanan yang
tercemar. Yang pertama, kesannya seseorang itu akan mengalami cirit-birit yang berpanjangan untuk proses pembuangan makanan-makanan yang bertoksin dalam badan. Okey. Yang kedua, seseorang itu akan mengalami demam dan dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan. Macam mana? Disebabkan oleh bila kita mengalami keracunan makanan, badan kita akan mengeluarkan banyak peluh. Dan apabila kita menyah tinja, dalam tinja kita itu juga mengandungi banyak air. Jadi banyak air yang akan dikeluarkan daripada badan kita. Seterusnya kita akan menjadi dehidrasi. Yang ketiga adalah seseorang individu itu akan mengalami sakit perut dan perut yang memulas. Disebabkan oleh perut sedang berproses untuk membuang makanan-makanan yang bertoksin dan mengandungi bakteria yang jahat. Yang keempat adalah makanan itu akan menyebabkan kita loya, kemudian kita akan muntah berpanjangan sepanjang hari. Jadi disebabkan kita tahu apakah kesan apabila seseorang itu termakan makanan tercemar, maka sudah pasti kita perlu tahu apakah cara-cara untuk mengatasi pengambilan makanan tercemar. Jadi mari kita lihat satu persatu. Antara cara atasi pengambilan makanan tercemar yang paling utama ialah daripada sudut pengendali makanan itu sendiri atau orang yang masak ataupun orang yang hidangkan makanan itu. Sebab jika secara logiknya, kalau kita terkena keracunan makanan, sudah pasti kita fikir, makanan apakah yang aku makan tadi? Oh, makanan itu. Tetapi siapakah yang masak ataupun siapakah yang hidang makanan itu? Betul? Itulah pentingnya kebersihan pengendali makanan itu sendiri. Jadi, pengendali makanan seharusnya memastikan semua alatan masakan dan hidangan mereka dalam keadaan yang bersih. Kedua, mereka perlu pastikan kuku pengendali makanan sentiasa pendek dan kerap membasuh tangan ketika penyediaan makanan, terutamanya apabila penyedia makanan itu masuk dan keluar tandas. Kemudian yang ketiga, pengendali itu perlulah masak bahan masakan itu dengan sebaiknya supaya tiada bahagian makanan yang masih mentah, terutamanya apabila mereka masak daging. Yang keempat, pengendali makanan itu perlu tutup makanan yang sudah dihidangkan bagi mengelakkan ada ejen perosak yang datang seperti lalat dan juga serangga lainnya hinggap pada makanan. Baik, kita tengok kepada cara atasi yang kedua, iaitu dengan cakna ataupun prihatin dengan bahan makanan yang digunakan. Pengendali makanan ataupun orang yang ingin masak sesuatu perlulah memastikan bahan makanan yang digunakan dalam keadaan yang bersih dan selamat dimasak, terutamanya apabila menggunakan makanan yang dalam tin. Yang pastinya tin makanan itu perlulah diperiksa supaya tiada sebarang kemek, kebocoran, gelembung, kulat, bebas karat mahupun tarikh luput. Kerana perkara-perkara sebeginilah sebenarnya akan menyumbang sedikit sebanyak kepada makanan yang tercemar. Jadi, kesimpulannya untuk makanan tercemar ini ialah makanan yang tercemar sebenarnya boleh dielakkan sekiranya pemilihan makanan dan juga pengendalinya itu berilmu dan bersih. Maka sesiapa yang makan masakannya akan sudah terjamin kesihatannya dan tidak akan mengalami sebarang keracunan makanan kerana pencemaran yang kemungkinan berlaku sepanjang proses
pengendaliannya. Jadi, begitu saja untuk makanan tercemar. Mari kita lihat apakah itu makanan tidak berkhasiat oleh Alia Adriana. Sekian, terima kasih. Rasa lapar pula. Jom Rara kita makan sama-sama. Awak bawa makanan apa, Mimi? Tengok ni, saya bawa semua makanan yang saya suka. Ada nugget, ada keropok, coklat. Mimi, tak eloklah makan makanan yang macam tu. Lah, kenapa pula tak boleh makan? Makanan-makanan macam tu tak berkhasiat lah. Habis, macam mana ni? Mari Rara terangkan. Semua kita nak makan, tapi kita kena pilih berkhasiat atau tidak. Oh, baru Mimi tahu. Ada makanan yang berkhasiat dan ada makanan yang kurang berkhasiat. Ya, Mimi, betul tu. Makanan tak sihat, banyak garam, banyak gula, banyak lemak. Ini semua makanan tak berkhasiat. Macam mana kalau Mimi selalu makan makanan tak berkhasiat? Nanti Mimi cepat penat, gigi rosak, tak membesar dan perut bunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana yang anda tonton tadi, kita dapat lihat sedikit sedutan mengenai pengenalan kepada makanan yang tidak berkhasiat. Oleh sebab itu, jom kita kenali apa itu makanan yang tidak berkhasiat. Baiklah, makanan yang tidak berkhasiat merupakan makanan yang tidak seimbang, iaitu mengandungi kurang nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral yang berpandukan piramid makanan. Makanan yang tidak berkhasiat ini boleh mendatangkan penyakit berbahaya sekiranya makanan tersebut diambil dalam kuantiti yang berlebihan. Oleh sebab itu, kita perlulah mengenali jenis-jenis makanan yang tidak berkhasiat. Jom kita kenali apa itu jenis makanan yang tidak berkhasiat. Baiklah, antara jenis-jenis makanan yang tidak berkhasiat, yang pertama sekali adalah minuman bergula ataupun berkarbonat ataupun kita panggil istilah air gas. Contohnya, minuman berkarbonat ni seperti Pepsi, Coca-Cola, Miranda, Sprite dan sebagainya. Jadi, dalam minuman berkarbonat ni mempunyai kandungan gula yang tinggi kerana sebotol air yang sebanyak 600 ml mengandungi 17 sudu teh gula dan 240 kalori yang tinggi. Jadi, untuk membakar 240 kalori ni, kita memerlukan aktiviti yang banyak, iaitu aktiviti berjalan ataupun bersenam selama 1 jam bagi membakar 240 kalori. Dan air minuman berkarbonat ni juga akan menjadi punca kepada penyakit berbahaya seperti penyakit kencing manis, hyperaktif bagi kanak-kanak, kerosakan gigi. Kenapa minuman berkarbonat ni merosakkan gigi? Kerana minuman berkarbonat ini mempunyai pH air yang sangat rendah sebanyak 2.5 menjadikan air tersebut berasid yang boleh merosakkan lapisan enamel pada gigi. Kemudian boleh berlakunya sakit jantung sebab menurut kajian di Amerika, mengambil 3 tin air gas sehari dapat meningkatkan risiko penyakit jantung selama 3 kali ganda. Dan selain daripada itu juga, ia boleh menyebabkan obesiti. Kemudian yang kedua adalah dari segi makanan bergoreng ataupun makanan yang dipanggang maupun dibakar. Contoh makanan yang bergoreng, dipanggang dan dibakar ini seperti ayam goreng, kentang goreng, burger dan seumpamanya. Ayam goreng, kentang goreng, burger dan sebagainya ni memang sedap, tapi dia mempunyai kalori yang sangat tinggi. Makanan yang dimasak pada suhu yang tinggi ni, dia akan berlakunya percampuran jenis sebatian kimia yang berbahaya, iaitu seperti acrylamidase, acrolein,
polycyclic aromatic hydrocarbons ataupun PAH dan juga advanced glycation end products, iaitu bahan karsinogen yang boleh menyebabkan berlakunya kanser. Kemudian biskut dan juga kek. Biskut dan kek ni contohnya seperti pizza, biskut raya, macam biskut Mazola ke, biskut Emma London ke, ataupun kek lapis Sarawak ke, kek red velvet dan sebagainya ni, ia diperbuat daripada gula halus, tepung gandum halus dan juga tambahan lemak yang mengandungi lemak tepu yang sangat tinggi. Jadi bila menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ni, dia akan menyebabkan berlakunya kalori yang tinggi dan juganya adanya pengawet dan juga mercury, iaitu lemak tepu. Kemudian yang terakhir sekali adalah makanan yang tidak berkhasiat seperti coklat, gula-gula ataupun bar manisan. Okey, penggunaan gula dan juga tepung bertapis serta lemak berlebihan dalam coklat, gula-gula ataupun bar manis akan menyebabkan kita berasa lapar sebab metabolisme badan kita bertindak balas dengan makanan yang manis, menyebabkan kita rasa cepat lapar dan mahu makan kita akan rasa nak lagi makan makanan yang manis dan juga makanan yang tidak berkhasiat seperti mi segera ataupun makanan-makanan ringan yang lain. Baiklah, oleh sebab itu, apakah punca pengambilan makanan yang tidak berkhasiat? Mari kita kaji. Baiklah, antara punca pengambilan makanan yang tidak berkhasiat, yang pertama, dari segi kekurangan pengawasan daripada ibu bapa. Okey, kita dapat lihat bahawa ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak sempat untuk memantau aktiviti pemakanan anak-anak yang sihat. Jadi, ibu bapa ni bila terlalu busy, mereka akan mengambil jalan yang mudah dengan menyediakan makanan ringan ataupun orang panggil order makanan daripada luar lah. Contohnya macam order makanan daripada McDonald ke ataupun KFC ke dan sebagainya. Jadi mereka kurang menyediakan makanan-makanan yang sihat, makanan yang seimbang, macam makanan yang ada karbohidrat, protein dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka terlalu busy, terlalu sibuk. Jadi mereka ambil jalan yang mudah dengan memberi anak-anak makanan yang tidak berkhasiat. Kemudian yang kedua adalah makanan yang tidak seimbang ni mudah didapati di kedai-kedai yang berhampiran dengan persekitaran rumah. Contohnya kanak-kanak ataupun orang dewasa, mereka boleh membeli makanan di kedai runcit ataupun di kawasan kantin sekolah pada bila-bila masa, terutama sekali bila waktu rehat di sekolah lah, terutamanya kanak-kanak. Lagi-lagi kalau misalnya kantin tersebut ada jual makanan ringan macam coklat ataupun makanan yang jajang, burger, ayam goreng ataupun kentang goreng dan sebagainya. Sebab apa? Sebab masa mereka membeli di kantin tu tiada halangan untuk mereka membeli makanan-makanan tersebut. Jadi makanan-makanan yang tidak berkhasiat ni dia mudah sangat dijual dan berada di merata-rata tempat. Yang ketiga adalah makanan yang kurang berkhasiat ni dia merupakan makanan yang sedap dan menyelerakan bagi orang ramai. Sebab apa? Bila makanan ni sedap dan menyelerakan, dia akan menyebabkan kita ketagih. Kita rasa nak makan lagi dan lagi. Sebab apa? Sebab dekat makanan yang tidak berkhasiat ni, dia ada pengawet tambahan ataupun perasa tambahan yang boleh menyedapkan lagi makanan tersebut. Sebab itulah kita rasa ketagih, kita rasa nak minum. Kalau boleh dalam sehari tu kita asyik nak makan makanan ringan je. Tak ada nak makan nasi, tak ada nak makan lauk berpauk yang sihat, tak ada nak makan sayur ataupun buah-buahan. Dan yang terakhir adalah tidak mengambil sarapan ataupun kurang pengambilan nutrisi yang seimbang. Okey. Sarapan ni sangat-sangat penting sebab bila kita tak ambil sarapan, biasanya kanak-kanak ataupun orang dewasa akan ambil alternatif untuk makan makanan yang lain. Contoh macam diorang akan beli makanan macam ayam goreng ke, kentang goreng ke dekat kantin ataupun dekat tempat kerja mereka sebab mereka tak sempat nak masak, tak sempat nak buat sarapan. Jadi benda ni akan menyebabkan mereka berasa cepat lesu, cepat letih dan kurang tenaga. Terutamanya bagi kanak-kanak yang menyebabkan mereka akan mereka akan rasa lesu dan juga kurang memberi tumpuan di dalam kelas. Oleh sebab itu, apakah kesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat untuk kesihatan diri kita?
Baiklah, antara kesan pengambilan makanan tidak berkhasiat untuk kesihatan diri kita ialah yang pertama, badan memperolehi gizi yang tidak seimbang. Sebab apa? Sebab kekurangan nutrien tertentu menyebabkan pelbagai penyakit seperti anemia, kwashiorkor, scurvy dan riket. Kekurangan nutrien ni contohnya macam protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lemak dan sebagainya ni akan menyebabkan kita mendapat penyakit-penyakit berbahaya. Contohnya, kekurangan protein macam ikan, daging akan menyebabkan berlakunya penyakit kwashiorkor iaitu penyakit perut buncit. Pertubuhan badan dan otak menyebabkan terencat dan juga kehilangan selera makan serta badan menjadi lemah. Kemudian kekurangan vitamin C pula boleh menyebabkan scurvy iaitu tubuh badan lemah dan gusi akan membengkak. Yang kedua adalah tumbuh sarang terbantut. Terutama sekali pada kanak-kanak lah sebab kanak-kanak ni dia memerlukan pemakanan yang seimbang untuk membantu pertumbuhan dan tumbuh sarang mereka. Kekurangan makanan berkhasiat untuk kanak-kanak ni akan menyebabkan tumbuh sarang mereka terbantut kerana ketinggian yang tidak sama dengan usia mereka. Sebab itulah kanak-kanak ni mereka memerlukan vitamin C, mereka memerlukan serat, zat besi dan sebagainya untuk membantu tumbuh sarang mereka. Yang ketiga adalah berlakunya masalah kegemukan dan juga obesiti. Sebab pengambilan makanan yang tinggi kandungan gula dan juga lemak boleh berlakunya peningkatan kolesterol yang mengundang kepada serangan jantung dan boleh juga berlakunya masalah kegendutan apabila berlakunya berat badan 20% melebihi berat badan yang sepatutnya dengan ketinggian seseorang. Baiklah, kesan yang keempat adalah menyebabkan berlakunya kesihatan mental yang merosot. Sebab pemakanan yang tidak berkhasiat dan tidak seimbang ni boleh memberikan kesan negatif kepada memori dan juga emosi serta meningkatkan risiko demensia. Contohnya macam minuman bergula ataupun minuman berkarbonat dan juga pemanis tiruan seperti aspartam boleh menimbulkan kesukaran untuk menumpukan perhatian kepada kerja ataupun menumpukan perhatian di dalam kelas. Yang kelima adalah boleh menyebabkan berlakunya tekanan darah meningkat sebab pengambilan makanan yang berkarbohidrat tinggi boleh menyumbang kepada peningkatan gula dalam darah badan kita. Contohnya pengambilan burger, kentang goreng, pengambilan minuman berkarbonat ataupun makanan-makanan yang bergula tu boleh meningkatkan meningkatkan gula dalam darah kita. Kemudian yang terakhir boleh menyebabkan berlakunya osteoporosis. Okey, osteoporosis ni merupakan pengurangan jisim tulang akibat pengambilan kalsium yang tidak mencukupi. Jadi bila kita kurang kalsium dalam badan kita ni menyebabkan tulang badan kita menjadi semakin nipis, rapuh dan juga mudah patah. Oleh sebab itu, apakah cara kita untuk mengatasi pengambilan makanan yang tidak berkhasiat? Langkah bagi mengatasi masalah pengambilan makanan yang tidak berkhasiat iaitu yang pertama mengambil nutrisi yang secukupnya iaitu kita melebihkan protein untuk mengurangkan keinginan bagi makan sebanyak 60% dan membantu kita untuk lebih kenyang dengan kadar yang lama. Kemudian kita perlu mengawal nafsu makan ataupun craving. Maksudnya kita jauhkan diri kita dengan melakukan aktiviti lain seperti bersenam, yoga ataupun sebagainya untuk mengalihkan minda dan perhatian kita daripada mendapatkan sesuatu makanan yang kita craving. Kemudian cuba cari alternatif lain menggantikan makanan yang tidak berkhasiat. Contohnya pilih daging haiwan yang makan rumput berbanding daging yang diproses. Sebab apa? Sebab daging haiwan yang makan rumput ni tidak mempunyai lemak, rendah kalori dan juga kaya dengan omega. Ataupun gantikan kentang goreng dengan salad sebab kentang goreng ini salad ni dia boleh kurangkan 180 kalori dalam badan kita. Baiklah, kesimpulannya, makanan yang tidak berkhasiat menjadi budaya baru untuk generasi zaman sekarang. Sepatutnya kita hendaklah mempunyai kesedaran dalam mengambil pemakanan yang seimbang dan berkhasiat untuk menjamin kesejahteraan dan kesihatan diri kita. Oleh sebab itu, untuk memilih makanan yang sihat dan seimbang, piramid makanan merupakan salah satu panduan yang membantu mengambil makanan dalam kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan bagi memastikan badan mempunyai nutrisi yang secukupnya. Sekian, terima kasih sahaja daripada kami.